Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu semuanya. Terima kasih kepada anda yang tonton channel YouTube Rizal Ismail Official, dan hari ini jom santai malam. Pastinya ada perkongsian yang menarik dan tamu istimewa yang bakal bersama dengan kita untuk kita bincangkan. Borak-borak santai ya dengan topik yang kita bawakan hari ini, kualiti lagu vs quantity view. Mungkin saat ini ada yang tonton kami di channel YouTube Rizal Ismail ni, mungkin esok ni hari Isnin nak temu duka ni. Kita doakan apa sahaja yang anda nak lakukan esok perancangannya dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nantikan kejap lagi untuk perkongsiannya bersama dengan siapa. Terus setia bersama kami untuk jom santai malam. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail bersama saya untuk jom santai malam. Sama-sama kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan apa je yang kita lakukan, yang kita usahakan saat ini, kerana Allah dipermudahkan insya-Allah dan jadi ibadah kepadanya. Dan bersama saya saat ini bersama dengan dua tamu istimewa kita, Amin dan Faiz dari kumpulan Darwish. Sekarang ni bersama dengan kita untuk jom santai malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Faiz, Amin? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria je muka Amin tu. Senyum sampai ke telinga. Katanya baru je dapat cahaya mata. Tahniah kita ucapkan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Anak lelaki ke perempuan? Anak perempuan. Perempuan. Dah ada nama ke? Nama dia Nur Alisha. Nur Alisha. Sedap namanya ke? Kita doakan mudah-mudahan tiasa diberikan kesihatan. Pastinya jadi anak yang solehah, penyejuk hati ibu dan ayah, insya-Allah. Amin. Faiz, hujung-hujung minggu ni kan, biasa apa agaknya yang dilakukan daripada pagi sampai ke petang kalau tak ada show lah? Kalau tak ada show, duduk rumah je lah, makan, tengok TV. Buat apa-apa yang kita rasa belum sempat buat lah, maksudnya dalam seminggu tu kan. Betul. Okay, dan saya yakin pastinya ramai penggemar-penggemar nasyid yang tonton kita pada hari ini dah kenal dah kumpulan Darwish ni, dah tahu dah Faiz dengan Amin ni siapa kan. Okey, dan kita pun dah tahu kumpulan Darwish dah pun ada 3 single. Okey, antaranya Hati Merindu, Safia, Linangan Laduni, dan katanya kami ada kolaborasi dengan Munif Ahmad. Kita nak tahu juga nanti. Boleh kita ceritakan sikit kan? Okey, alhamdulillah, dan pastinya mesti lagunya lebih best lah daripada lagu yang sekarang ni. Dan untuk awal ni kita nak tahu juga serba sedikit latar belakang Faiz dan juga Amin. Selain daripada menyanyi kan, mesti ada komitmen ataupun sampingan lain. Mungkin ada yang belajar dan sebagainya, kerjaya. Mungkin boleh ceritakan sikit. Mungkin Amin dulu, silakan. Terima kasih kepada Abang Rizal yang baru nak berkenal. Nama saya Muhammad Amin bin Kamarudin lah. Saya berasal daripada Johor, Batu Pahat. Lahir di sana dan sekarang ni menetap di Putrajaya, bekerja di Lembaga Tabung Haji lah, di cawangan Tabung Haji Putrajaya. Buat masa ni memang tak ada apa-apa komitmen selain daripada keluarga lah. Menyanyi untuk nasyid, untuk hiburkan diri sebagai hobi, itu je lah. Ya, maknanya hobi yang paling utama lah. Ya. Menyanyi tu kan. Okey, macam Faiz pula macam mana? Katanya baru habis master kan. Okey, tahniah kita nak ucapkan. Alhamdulillah. Bakal doktor ni. InsyaAllah, tapi tak terfikir lagi lah kan. Sebab jauh lagi perjalanan tu. Ya, Alhamdulillah, setakat ni saya baru lepas habis belajar master di UIA baru ni Itu dia. Dah raya tinggal nak patung je. Jadi best. Okay, sebelum UIA tu dekat mana pengajian? Sebelum UIA saya belajar di Uniton. Saya ambil di selama 4 tahun daripada tahun 2013 sampai 2017. Saya berasal daripada Muar, Johor. Macam Amin tadi Batu Pahat, tapi sama-sama Johor lah. Sama-sama dia orang Johor ni. Alhamdulillah. Topik bicara kita pada hari ni, kualiti lagu vs quantity view di media sosial. Kan ni biasanya penyanyi-penyanyi lah, biasanya dia pentingkan view supaya ramai orang tahu ya. Kalau ada yang keluar single dan sebagainya, tahu apa-apa sajalah jenis video. Mungkin ada pandangan daripada Amin dan juga Faiz ni berkaitan dengan isu ni. Maknanya kualiti lebih penting ke atau view tu yang lebih penting sebagai penyanyi nasyid lah? Dia bergantung kepada kumpulan ataupun penyanyi tersebut. Kalau kata dia nak menghasilkan sesuatu karya tu yang berkualiti, dia tak akan fikirkan view, sebab sesuatu lagu yang berkualiti automatik view tu akan naik.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang tu nak tahu kewujudan dia sebagai penyanyi, dia buat lagu tu tak berkualiti dan dia pentingkan views, dia nak dapatkan views yang tinggi tu dengan bermacam-macam cara lah. Sekarang ni kan kita tengok Itu macam-macam gimmick lah. betul, yang tak gimmick. Satu lagi dia kadang dia memang nak menyanyi, nak tunjuk dia boleh menyanyi, tapi kadang dia pun tak boleh nak menyanyi. So dia Betul. createkan satu isu yang viral, isu panas supaya view tu jadi tinggi. Padahal lagu tu tak ada apa pun, kualiti memang tak ada pun. Dia sekadar hiburan Itu semata-mata. Ya, betul. Macam Faiz sendiri macam mana pandangan? Kualiti ke atau kuantiti view tu yang paling utama sebenarnya? Secara logiknya lah, kita mesti akan cakap kualiti lagu lagi ni kan, lagi penting kan. Tapi untuk zaman sekarang ni, realitinya orang tengok view zaman sekarang kan. Realitinya orang tengok view, sebab kalau lagu tu kalau kualiti mana pun, kalau views dia setakat berapa ni, orang tak pandang lagu tu. Yang saya perasan sekarang kan. Hebatlah mana lagu tu pun, kalau penyanyi tu tak dikenali, lagu tu takkan pergi juga. Dan bila lagu tu tak akan pergi, orang tak pandang lagu tu. Antara strategi Faiz ni pun menggunakan artis-artis dalam klip video tu kan. Itu salah satu strategi untuk kita nak naikkan lagu lah kan. Tarik penonton, betul, nak tarik penonton. Sebab sekarang ni zaman media sosial kan, zaman yang orang tengok dari segi populariti. Itu realiti sekarang ni. Tapi walaupun lagu tu orang kecam macam mana pun, tapi orang still tengok. Kita ambil contoh lah, public figure kan, yang kadang public figure, kadang orang yang dalam bisnes pun tak boleh menyanyi pun dia nak menyanyi juga, ada juga kan yang macam tu. Betul, maksudnya dia gunakan nama dia untuk views tu, tapi orang pandang lagu dia. Kenapa? Sebab dia punya populariti dia menyumbang kepada views. Tak kisahlah lagu dia macam mana pun, tapi orang tetap pandang views juga zaman sekarang ni. Macam big stage kan, syarat nak masuk big stage kena 1 million views ke atas kan. Bukannya dia pandang okay lagu ni bagus ke, tapi dia pandang 1 million. Kalau ikutkan yang betulnya, memang kita tahu pandang kualiti lah kan. Kalau itu yang betulnya, tapi itu lah realitinya. Zaman sekarang ni dia tengok views popularity. Oh, maknanya kalau tak ada view tu, tak adalah orang yang nak tengok dan nak ambil perhatian. Lagi dikecam, lagi naik, walaupun benda tu sebenarnya tak ada manfaat pun. Kan lagu-lagu yang dihasilkan tu kadang-kadang tak ada membawa mesej yang baik lah. Kesimpulannya tadi boleh nak kata yang Kumpulan Darwish ni dia pentingkan dua-dua. Kualiti yang saya nampak. Betul. Sebab kita dah yakin lagu kita dah berkualiti kan. Upkan view dengan cara strategi yang Faiz beritahu tadi kan. Menggunakan Tapi saya memang apa yang Kumpulan Darwish buat memang macam yang Amin cakap. Bila kita hasilkan lagu yang berkualiti, maka views pun akan turut ikut. Itu Kumpulan Darwish memang ikut apa yang konsep yang Amin cakap. Itulah yang sepatutnya sebenarnya. Biar benda tu kualiti dan kita nak tarik orang, sajikan pada penonton sesuatu yang berkualiti, view pun naik, manfaat pun semuanya dapat dengan sempurna, insyaAllah. Dan lagu Safia antara gandingan dengan Azwan Faiz, melonjak nama Darwish sendiri. Kalau kat IKIM tu, dulu saya pernah bertugas di IKIM sebagai DJ sambilan. Saya rasa antara lagu yang menjadi permintaan ramai Safia lah daripada kumpulan Darwish ni. Untuk single yang kedua pun ada kolaborasi dengan artis-artis yang ternama juga. Mungkin Darwish nak cerita sikit, siapa agaknya di belakang tabir untuk lagu Safia ni? Lagu Safia ni Darwish berkolaborasi dengan kumpulan Faizah, keseluruhan Abang Azwan, Abang Man, Abang Man Faiz dan Ustaz Nabil lah. Darwish dan Faiz untuk lagu Safia ni. Mula-mula masa pembikinan lagu ni, Darwish kita bincang dengan Abang Azwan kan tentang lagu ni nak buat. Berbual dengan Abang Azwan tu dah setuju nak collaborate lah Darwish dengan Faiz kan. Sebelum ni pernah jumpa dengan Abang Azwan? Memang dah kenal lama dengan Abang Azwan tu sebenarnya. Daripada tahun 2015 rasanya. 2013 mula kenal Abang Azwan. Ada sebelum keluar single yang pertama lah kan? Kalau cek dekat YouTube, sebelum lagu yang single pertama Hati Merindu terkeluar, ada video dekat channel Darwish Nasheed. Abang Azwan review tentang single tu. Ada cek dekat channel Darwish Nasheed tu. Sebelum tu pun Abang Azwan memang dah mengikuti Kumpulan Darwish ni kan. Bila nak menghasilkan lagu Safia ni, kita berbincang dengan Abang Azwan kan, nak buat lagu tentang apa. Sekali dapat idea, why not kita buat lagu tentang Sri Kandi kan. Sebab lagu tentang Sri Kandi memang macam dah lama tak ada kan. Bila kita tengok lagu Sri Kandi dulu-dulu, kalau buat je cerita pasal lagu Sri Kandi, mesti pergi contoh macam Sumaya, Ainul Mardiah kan. Betul. Dan banyak lagi lah. So kita fikir sekarang tak ada orang buat lagu tentang Sri Kandi kan. Kalau ada pun dia remake balik lagu-lagu yang lama. So why not kita buat, kita try. Pergi ke tak pergi tu belakang cerita, tapi kita try dulu kan. Lepas tu search lah dekat Google kan, Sri Kandi mana yang belum pernah diguna oleh mana-mana Kumpulan Nasheed. Masa ada satu kita macam ada tengok tentang Nusaibah. Dua pilihan masa tu, Nusaibah dengan Safia. Tapi bila kita tengok Nusaibah ni, kisah dia sebenarnya lagi sedih, tragis lah. Tragis, lagi banyak dugaan dia daripada Safia bila saya baca lah. Tapi nama Nusaibah ni
kalau di kalangan masyarakat Melayu kita, jaranglah dengar nama Nusaibah. Tapi kalau Safia ni orang selalu dengar. Sebut je Safia, anak-anak dia orang Safia. Makcik-makcik dia orang Safia kan. Kita Nama yang familiar lah maksudnya. nama yang familiar. So Darwish fikir kita letak Safia kan. Sebab bila kita letak nama Safia ni, ya orang yang bukan nama Safia dia suka, tapi yang nama Safia lagi dia suka. Tapi bila Yelah, nama dia Nusaibah ni, betul, bila nama Nusaibah ni tak ramai nama Nusaibah kan. Jadi kita anggap itu sebagai salah satu daripada komersial untuk naikkan lagi lagu kan. Dan alhamdulillah ternyata dengan strategi macam ni, alhamdulillah berkesan lah, berjaya lah. Sebenarnya kisah tentang Safia sebenarnya banyak juga kan. Yang paling tragis, yang paling menjadikan apabila dia melihat adik kandung dia, Sayyidina Hamzah, mati dibunuh, dirobek jantung dia depan mata Safia tu sendiri. Tapi Safia menyembunyikan kesedihan dia demi Islam. Kisah tragis yang saya rasa sangat menyentuh lah kan. menyentuh hati untuk lagu Safia ni. Lepas tu kita cari penulis lirik. Abang Wan mencadangkan untuk lagu Sri Kandi ni sesuai kalau penulis lirik ambil Ustaz Parul. So kita orang contact lah Ustaz Parul kan. Alhamdulillah masa tu mula-mula Ustaz Parul macam dia kata tak apa bagi dia masa dulu, tapi lepas tu minggu depannya lirik tu dah siap lah. Lepas siap lirik tu Darwish ada letak beberapa nama untuk komposer dan akhirnya kita bersetuju untuk letak Frizdan. Kita tahu ada Frizdan dengan pencapaian-pencapaian yang hebat-hebat, lagu dia Muhammad, lagu Pemergian kan. Kita try dengan Frizdan dan alhamdulillah terhasillah lagu Safia tu. Itu untuk penghasilan keseluruhan lagu lah. Untuk di belakang tabir pula penyusun muzik adalah Wan Saleh. Kita main kat situ Shazlam. Dan memang orang-orang yang hebat lah. Alhamdulillah lah. Kemudian untuk yang dalam muzik video, siapa tak kenal kan dengan penunggang kuda tu, rasanya semua kenal lah. Walaupun pakai purdah tapi semua orang dah tahulah lagu Safia tu. Watak utama dalam tu Ardel Ariana, watak utama dalam MV Safia tu. Saya rasa memang Ardel adalah impak pertama untuk lagu Safia. Dia lah orang terawal yang menaikkan lagu Safia. Bila orang dah kenal lagu Safia tu, dan barulah lagu Safia tu pergi berdasarkan dia punya kekuatan lagu. Kekuatan lagu dia pergi lepas lagu tu naik sebab Ardel. Bagi saya macam itulah. Bagi saya dia naik mula-mula sebab Ardel, tapi bila dah lama-lama dia pergi sebab kekuatan lagu tu. Sebab lagu tu pun kualiti dia memang mainstream punya kualiti kan, pemuzik semua. Macam Amin sendiri masa awal-awal kan dapat berkolaborasi dengan orang-orang hebat ni, apa perasaan Amin untuk lagu Safia ni? Sebelum ni memang tak pernah nak terfikir pun dapat berkolaborasi, tapi bila dah ada rezeki untuk bersama dengan dia orang, tu yang saya dengan Faiz cuba untuk buat yang terbaik, untuk bagi lagi yang terbaik, untuk tunjukkan kepada mereka yang kita ni walaupun nak naikkan nama kumpulan Darwish tu, maknanya kita kena bersungguh-sungguh lah nak buat sesuatu kerja tu supaya dia orang nampak yang kita nak duduk dalam industri ni bukan main-main, maknanya bersungguh-sungguh. Bila dapat berkolaborasi dengan dia orang, membuka mata kita orang, dapatlah pengalaman yang sangat berharga lah untuk lagu Safia tu. Daripada orang-orang yang memang berpengalaman lah dalam bilang industri muzik ni kan. Dan kalau kita dengar lagu Safia tu, suara Amin ni dia dengar macam teranum-teranum sikit. Mungkin lepas kita nak cerita sikit lah macam mana mungkin sebelum ni ada pernah terlibat ke dengan pertandingan ke dan sebagainya. Kita nak rehat kejap. Ya, Faiz, Amin. Boleh. Okay, kita kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Amin, Faiz dari kumpulan Darwish. Terus saja bersama kami untuk Jom Santai Malam. Johan bagi kategori Qari, Musabaqah Tilawah Al-Quran, Tabung Haji, peringkat wilayah tengah, disandang oleh Tuan Haji Muhammad Amin Kamaruddin. Alhamdulillah kembali bersama saya Rizal Ismail dan kumpulan Darwish. Kita tengok video tadi tu, Johan tu, Amin, tahniah kita ucapkan. Pertandingan apa tu dalam video tu tadi? Itu pertandingan Musabaqah Tilawah Al-Quran tu peringkat negeri wilayah Persekutuan Anjuran Tabung Haji masa tu, untuk melayakkan ke peringkat kebangsaan lah dalam Tabung Haji. Ada tak pernah join pertandingan yang daripada zaman sekolah kan? Daripada zaman sekolah bermula dengan pertandingan azan. Masa tu tadika kemas umur 6 tahun. Pertandingan azan sampai peringkat negeri Johor. Johan time tu. Lepas tu bermula daripada situlah sampai darjah 3 kot. Darjah 3 masa tu cuba nak masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Dah melekat lah azan dengan tilawah tu, memang dah confirm dah wakil sekolah. Dah sampai peringkat menengah, tilawah tetap tilawah juga, tapi ada ceburi juga bidang-bidang lain macam tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Saya jadi tok juara dalam Dikir Barat. Dikir Barat pula Lepas tu masa tingkatan 4 dengan tingkatan 5
saya berpindah di sekolah asrama, time itulah saya berkenal-kenalan dan berjinak-jinak dalam dunia nasyid. Saya dengan Faiz jumpa waktu saya di pelajar poli dan masa tu dia belajar di UNN. Maknanya kita orang bukan satu college dekat KMJ, bukan. Kisah Darwish ni sebenarnya dia unik sikit. Macam mana saya berjumpa Amin, sebab saya dengan Amin ni kita orang tak pernah satu sekolah ke, tak pernah satu tak pernah belajar sama-sama. Bermula masa KMJ, Amin join Darwish tahun 2013. 2013. Masa tu Amin dengan saya, masa tu kita umur masa tu 19 tahun 19 tahun 2013. Masa tu saya pun baru masuk Unit 10 kan tu. Baru je nak mula di degree Unit tu. 10. Yang gambar hujung tadi tu dekat Unit 10 ke, Faiz? Itu dekat KMJ. Darwish kita tubuhkan tahun 2012 sampai 2013 kat KMJ. Lepas tu habis dia daripada KMJ tu, ahli-ahli Darwish yang dekat KMJ tu dah melanjutkan pelajaran ke universiti, masing-masing pergi universiti lain-lain lah kan. Belajar kat universiti lain-lain, so masing-masing dah belajar kat universiti lain-lain, so susahlah nak jumpa apa semua kan. Jadi saya saya tetap dengan saya punya target, saya nak teruskan Darwish. Sebab Darwish masa dekat KMJ alhamdulillah kita aktif, sebab kat KMJ tu boleh dikatakan setiap minggu kita dapat Darwish sebenarnya dapat show, tapi show dekat KMJ lah. Jadi kalau sebut Darwish tu semua kenal lah. Betul, dekat Matric. Dekat Matric tu sebab masa persembahan pertama Darwish masa tahun 2012, masa tu ambang kemerdekaan. Kita tahu kan, kalau macam asrama je tu, kalau college matrikulasi macam asrama tu, kalau merdeka ada apa event pun semua pelajar wajib turun kan. So masa katanya ambang kemerdekaan tu yang besaran punya event ni. Betul, besar-besaran. Besar-besaran yang masa tu pelajar depan dekat dataran masa tu, dia tak buat kat dewan, dia buat dekat dataran open space kan. Dekat depan masa tu ada 3,000 pelajar yang menyaksikan Darwish punya persembahan. Alhamdulillah masa tu memang dapat yang baik. Sejak daripada itulah Darwish dapat persembahan setiap minggu. Macam-macam jemputan lah. Betul, jemputan setiap minggu. Ada je event diorang akan panggil Darwish, ada event diorang akan panggil Darwish. Tapi masa tu 4 orang Betul, masa tu 4 orang. Saya fikir kan, lepas habis je belajar Matric, saya fikir Darwish ni kita dah ada kita punya base lah kan. Sebab masa dekat Matric dah ada orang kenal kan. Masa tu zaman Facebook tau, tengah popular masa tu. Saya selalu je tulis status tentang kumpulan Darwish. Orang nak saya teruskan Darwish dekat universiti kan. Rugi lah kalau saya tak teruskan, kan macam sia-sia lah sebelum ni yang saya buat kan. Jadi saya bercadang untuk teruskan Darwish kat Unit 10. So masa tu saya fikir macam nak panggil balik ahli-ahli yang lama, diorang belajar dah jauh-jauh kan. Saya perlukan seorang yang suara betul-betul power. Bukan sekadar boleh menyanyi tapi boleh bertilawah, taranum dan sebagainya kan. Taranum. Sahabat saya dalam kumpulan Darwish masa dekat Matric, nama dia Naim. Saya satu sekolah dengan Amin. Diorang ni Johan Kebahasaan Nasyid antara sekolah-sekolah kluster lah. Masa tu form 5 kami kan. Diorang Johan Kebahasaan antara sekolah-sekolah kelas. Yang si Naim ni dia buat bass, Amin solo utama. Lepas tu saya minta dekat kenalkan yang solo utama sekolah kau dulu kan. Saya bagi aku kau dengan dia. Dapat nombor telefon Amin, lepas tu saya borak-borak dengan Amin. Amin mula-mula dia nak membantu saya dengan niat nak membantu saja. Sebab masa tu saya baru dapat show pertama Darwish dekat Unit 10 masa tahun 2013 tu. Masa tu Amin datang daripada Nilai terus ke Unit 10 masa tu tahun 2013. Tanya Amin tu macam mana? Masa tu dah lupa lah. Dah lama sangat. Amin terus ya je lah. Sebab saya pun minat nak menyanyi. Sebab hujung minggu pun tak ada apa-apa aktiviti. So saya okey je. Saya join. On je. Kemudian Faiz? Masa tu ambil dekat TBS kan. Lepas tu terus berlatih sekejap. Malam tu esoknya terus perform. Start daripada itulah saya mengenali Amin sampai sekarang. Persembahan semua kita cover lagu je. 4 tahun lepas tu, tahun 2017, barulah saya fikir Darwish ni sampai bila kita nak macam ni je kan. Nak cover lagu orang. Kalau orang kenal pun setakat macam tu je. Why not kan kita try buat single kan. Dapat sambutan tak dapat sambutan tu belakang cerita. Kita cuba je kan. Saya try buat networking dengan orang-orang dalam industri kan. Alhamdulillah. Masa tu orang pertama jumpa siapa? Abang Wan pun saya dah jumpa tahun 2013. Tapi masa tu saya jumpa je lah. Kita just makan-makan je, borak-borak. Saya ada kenal beberapa orang dalam industri kan. Tapi kat situ lah saya cuba tanya diorang macam mana. Lagu Hati Merindu tu kalau tengok dekat YouTube tahun 2018 kan. 13 Januari 2018 rilis. Tapi sebenarnya kita dah rilis awal dekat digital platform iTunes, Spotify tahun 2017 sebenarnya kita dari. Hati Merindu tu bukan ada kolaborasi dengan Halim Ahmad? Halim Ahmad videographer je. Oh, videographer je masa tu. Betul. Lagu siapa buat? Hati Merindu. Syam Zawawi, kumpulan Paradise. Music arrangement Wan Saleh juga. Video dia lambat siap. Jadi sebab itulah kita rilis awal tahun 2018. Single pertama ni sebenarnya kita just anggap macam try and error je, percubaan kan. Test market orang kata. Test market. Hati Merindu macam, yelah kita macam suam-suam kuku je lah. Tak apalah, kita jangan give up. Kita teruskan lagi. Sebelum rilis lagu Safia tu, kita orang Darwish dah berbual dengan Abang Azwan setahun sebelum lagu Safia buat tu,
dah ada perancangan dah nak buat macam mana apa semua, bincang pasal kolaborasi apa semua, dan alhamdulillah segala perbincangan tu kita follow. Alhamdulillah terhasil lah lagu Safia. Lagu Safia kita rilis pada 16 Mei tahun 2019. Alhamdulillah, lepas keluar je lagu tu terus meletup. Alhamdulillah. Itu bagi saya rezeki yang kita orang pun tak pernah terfikir, tak pernah terbayang, tak pernah terjangka. Konsep dia sama macam lagu Hati Merindu kan. Cuma lagu Hati Merindu tu bajet pun kurang, so hasil dia macam kurang jugalah. Tapi Safia ni memang kita dah prepare, kita dah get ready betul-betul punya persediaan, dan alhamdulillah sebab itulah terhasilnya satu yang bagi saya sebuah produk yang berkualiti lah kan. Cuma pergi atau tak pergi tu yang tu kita tawakal. Kita just usaha, doa, dan selebihnya kita tawakal, dan alhamdulillah. Buktinya dah dapat anugerah apa semua kan. Alhamdulillah. Dan sekarang ni pun Safia alhamdulillah dah 3.1 million views dekat YouTube. Kan ni maknanya dah ada 3 lah kan single. Betul, 3 single. Hati Merindu, Safia dengan Inangan Laduni. Macam Miss Ring ada tak terfikir nak macam nak buat lah juga satu showcase Darwish khas untuk peminat ni kan, sebab sekarang kan dah musim-musim orang buat konsert lah macam-macam. Kalau tanya tu nak ke tak, memang of course lah nak buat untuk kumpulan Darwish. Tapi dalam buat masa ni kita masih nak stablekan lagi kita punya lagu tu bagi strong sama macam lagu Safia. Ada kualiti, so orang lebih kenal banyak. Kita nak collab juga dengan musik-musik yang ada, dengan Abang Munir, kumpulan Mustika, dan dalam industri nasyid ni sama boleh bergerak dengan mainstream punya. Dia orang pun boleh buat konsert, dia orang pun buat showcase, siapa kata kita tak boleh. So maknanya betul, perancangan tu memang ada. Bercakap tentang apa? Collab dengan Abang Munif tu. Apa perancangan sebenarnya? Nak berkolaborasi duet ke, atau Abang Munif buat lagu ke, macam mana tu? Berduet dengan Ustaz Munif ni sebenarnya yang ni kisah sebenar lah. Alhamdulillah Ustaz Munif yang ajak sebenarnya. Kalau alhamdulillah. Lah. Rezeki sebab selalunya artis baru yang cari Ustaz Munif kan. Tapi kita bila Ustaz Munif the legend sendiri yang ajak, kita pun kata rezeki. Bagai bulan jatuh keriba lah. Bukan legend biasa-biasa. Legend yang daripada zaman Nada Murni kan. Siapa tak kenal Munif Hijaz? Bukan hanya orang nasyid je, orang-orang bukan nasyid pun kenal siapa Munif Hijaz kan. Bagi saya kan, kalau dapat collaborate dengan antara artis-artis famous yang bukan dalam kalangan nasyid dengan Munif Hijaz, saya lagi pilih Munif Hijaz. Kita daripada kecil dah minat nasyid apa semua kan. So, dapat berduet dengan Ustaz Munif, satu nikmat lah. Satu nikmat. Rezeki kan. Bukan semua dapat rezeki tu. Dan sekarang ni semakin mengorak langkah, dan baru-baru ni tercalon dalam anugerah industri muzik. Kita nak cerita lepas ni, Faiz, Amin, kita nak cerita jugalah tentang bagaimana nak jemput persembahan. Dan kata ada t-shirt, t-shirt special edisi Safia je. Dan banyak lagi lah nanti kita nak kongsi. Kita rehat kejap Okey, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Darwish, Amin dan Faiz, teman-teman kanan anda, untuk jom santai malam. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail dan Darwish, Amin Faiz in the house. Okay, hari ni kita jom santai malam. Baru-baru ni dah pergi dekat AIM ni. Bukan calang-calang penggiat nasyid yang dapat peluang yang sebegitu bagi kategori lagu nasyid terbaik. Tapi rasa macam ralat sikit. Yang menangnya bukan daripada kalangan artis nasyid, Alia dengan lagunya Thank You Allah. Sedangkan untuk kategori tu untuk nasyid kan. Jadi macam rasa agak ralat, sebab yang berusaha susah payah perbulan nasyid ni, yang siang malam fikir idea untuk hasilkan yang terbaik untuk menaikkan industri nasyid ni. Mungkin ada komen sikit lah daripada Amin dan Faiz tentang isu ni kan. Sudah hangat sebenarnya dikatakan ni. Berita, masuk berita.
Amin, mungkin ada komen. Memanglah orang kata karya tu yang menghasilkan lagu-lagu nasyid ni daripada penggiat-penggiat seni nasyid lah kan. Tapi saya fikir positif je lah. Saya tak kisah kalau lagu yang dimenangi oleh nasyid terbaik tu oleh Datin Aliyah dan Kat Faris tu kan. Sebabnya saya fikir unsur dakwah tu dia bukan kepada penasyid. Siapa-siapa boleh berdakwah, Sampaikan kebaikan. boleh bersampaikan kebaikan melalui medium nyanyian. Janji mesej tu adalah mesej kebaikan. Bila mesej kebaikan dikira membawa kita untuk melakukan kebaikan tu, dia satu dakwah lah, nasyid lah tu. Tak tengok pada orangnya lah, kita tengok apa yang disampaikan. Ya Amin. Betul, itu pada pandangan saya lah. Mungkin boleh tanya lagi. Sekarang memanglah kita fikir memang itu rezeki dia, tapi seolah-olah nampak macam bukan diletakkan pada bukan tempatnya. Komen Faiz macam mana? Sebenarnya bagus juga kalau artis bukan nasyid menang dalam kategori nasyid ni. Dia menjadi sebagai kita punya kayu pengukur kan. Yang kita sebenarnya ni belum cukup kuat nak mencapai tahap diorang ni. So itu adalah persaingan sihat untuk kita tengok kat mana kelemahan kita kan. Untuk kita perbaiki kat mana kelemahan kita, untuk kita capai tahap diorang. AIM kali ni banyak beri peluang pada muka-muka baru. Sebab saya tengok selain daripada nasyid, saya tengok dekat kategori-kategori lain, ada yang menang yang orang yang kita tak kenal pun ada yang menang. Dia bersaing dengan orang-orang yang hebat ni, tapi dia boleh menang. Dan kat situ kita boleh bagi respect lah pada AIM untuk edisi kali ni. Kita nak tambah sikit. Apa dia Min? Bila dikatakan dengan lagu nasyid terbaik dijuri oleh 50 orang kan Faiz, tak salah, yang memang hebat-hebat, confirm mereka akan memilih dari segi vokal yang terbaik, lirik terbaik. Itulah yang orang kata menjadi kayu pengukur antara penggiat nasyid dan juga dengan artis mainstream. Bukan nak kata nasyid tak baik, dia punya level tu tak sama taraf, tapi bagi kami yang muka-muka baru ni lah. Tapi itulah, bila kita tengok balik dari segi komen, kalau tengok sekarang dah masuk dekat dalam page-page berkaitan dengan isu ni lah yang Abang Azan bagi tahu. Sepatutnya AIM ni bahagikanlah contoh lagu religi untuk artis-artis mainstream yang lain, nasyid memang khas untuk artis-artis nasyid saja. Sebenarnya itu saya setujulah untuk pandangan yang diberikan oleh Abang Azan ni. Sebab apa? Sebab Kumpulan Darwish ni sendiri pun dah memenangi 3 anugerah dalam anugerah nasyid IKIM, artis duo kumpulan terbaik, pencapaian terbaik dan juga artis terbaik. Okey, apa perasaan masa tu masa menangi anugerah pertama kali masa tu kan untuk lagu Safia? Betul Safia. Apa perasaan Amin? Masa tu memang saya tak dapat datang lah, masa tu saya kena COVID. Saya tengok dekat datang, memang tengah demam time tu. Tapi bila dapat tahu tu, panas tu naik tiba-tiba. Dia macam alhamdulillah. Ingatkan makin sihat makin naik. Alhamdulillah. Masa tu berapa hari kena COVID? Masa tu tak salah saya dah hari yang kedua ke hari yang ketiga macam tu. Tapi mengubat sikitlah hati yang sedang sakit tu kan masa tu dengan kejayaan tu. By the way memang alhamdulillah lah masa tu Faiz ada. So okey lah. Daripada dua-dua kena COVID, tiba-tiba tak ada orang lain boleh ambil. Masa tu memang zaman orang banyak kena COVID. Masa tu pun kalau tak silap saya baru lepas baik tu. Saya baru lepas sembuh daripada COVID tu. Alhamdulillah sempat juga pergi Alhamdulillah. Apa perasaan masa naik pentas tu Faiz? Yang tu memang tak dapat Conquer 3 kategori tu. Itulah, dah turun naik balik kan. Macam ya Allah, tak dapat digambarkan lah perasaan tu. Gembira lah, gembira. Dan pastinya lepas tu persembahan tu tersusun cantik je kat dalam jadual kan. Rate persembahan pun mesti makin naik ni kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, kita tak tetapkan dalam persembahan kita ni ada rate, tak ada. Berapa yang orang kita terima je. Yang penting betul. Kita punya mesti nak naikkan lagi nama Kumpulan Darwish ni supaya orang kenal lagi, buat yang terbaik lah. Betul. Tapi memang anugerah yang diterima tu memang satu penghormatan dan satu penghargaan dari hasil karya yang berkualiti. Pastinya jemputan banyaklah, macam sekarang ni pun saya tengok jemputan yang besar-besar kan. Nak share kat mana tempat-tempat jemputan yang rasa paling best, yang kenangan yang ingat sampai sekarang? Yang paling besar, kalau stage paling besar tu yang masa anugerah Nasyid Malaysia tu lah, yang Anam tu. Mana lagu Safiah dinyanyikan dekat Anam tu kolaborasi tu yang kolaborasi tu. Masa tu paling besar sekali lah. Memangnya banyak je, tapi masa yang Safiah dinyanyikan dekat Anam tu, waktu tu selain daripada Safiah, semua artis legend yang buat persembahan masa tu hanyalah Hijaz, Rabbani, Raihan Brothers, Intim, artis-artis yang bukan nasyid macam Kai Bahar dan Indaniel kan. Lepas tu tiba-tiba terselit Safiah, satu-satunya lagu baru yang terselit di kalangan artis-artis legend. So bagi saya itu satu penghargaan lah, dan satu pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Macam Amin sendiri?
Persembahan pertama Um, ke? Mana dah tahu kan, ada yang jadi kenang-kenangan sampai teringat sampai sekarang. Persembahan yang baru-baru ni lah dekat Grand Ballroom dekat apa tu? Grand Oh. Itu wedding punya ballroom ballroom. Oh, macam Darwis ada banyak jugalah dapat jemputan untuk wedding dan sebagainya. Alhamdulillah dapat banyak juga. Kita nak rehat kejap. Katanya ada t-shirt eksklusif ni. Kita nak share lepas ni. Okey, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail, Amin, Faiz dari kumpulan Darwish. Terus setia tonton kami di channel YouTube Rizal Ismail. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe di channel Rizal Ismail. Lagi bersama saya Rizal Ismail, Faiz, Amin dari kumpulan Darwish. Okey, video tadi tu itu ke yang Amin cakap tadi? betul yang itu dekat. Oh, dekat itulah ballroom. tempatnya. Betul. Wedding siapa Sebab- tu? Kita memang tak kenal. Dia orang tu dia DM dekat Facebook Darwish. Sedangkan Facebook Darwish tu memang dah dah berzaman tak pernah sentuh Facebook Darwish tu sebab dah berabuk saya tak buka-buka kan. Lepas tu tiba-tiba saya macam dapat satu message. Selalu message masuk kat Facebook saya personal kan. Tapi lepas tu saya tengok macam ada satu request Saya baca lah. Lepas tu saya tengok ada orang nak minta buat nak minta untuk kita orang buat persembahan. Lepas tu dia kita minta nombor telefon apa semua. Itulah. Dari situlah sebenarnya saya tak kenal pun. Kita tak kenal pun. Okay. Mungkin dia Jadi biasa mereka- dengar lagu tu diputarkan dekat Radio Ikim dan radio lain-lain ni kan. Tu yang tahu tu. Betul. Dia sebab dia kata dia minat sangat dengan lagu Safiah tu. Oh, okey. Alhamdulillah. Okey, katanya ada t-shirt eksklusif Safia ni. Mungkin nak share kalau ada yang nak order, nak tempah macam mana tu? T-shirt Safiah ni sebenarnya dah lama kita buat. Kalau nak tempah masih boleh lagi sebab kita t-shirt Safiah ni memang kalau ada tempahan baru kita buat. Kalau nak tempah boleh contact saya 010-702-1343. Ada permintaan baru kita akan buat. Ya, ada permintaan maknanya bolehlah buat semula untuk t-shirt tu kan. Okey, jadi untuk jemputan persembahan nak hubungi nombor yang sama juga. Hubungi nombor yang sama pun boleh. DM Amin boleh, DM saya boleh. Siapa pun boleh. Dekat Instagram ke, kat mana pun insya-Allah kita akan baca lah. Selalu macam memudahkan urusan. Betul, kadang-kadang banyak ya persembahan yang Amin dapat, lepas tu nanti dia akan screenshot send dekat saya. Amin dia dapat orang DM dia, lepas tu nanti dia screenshot dia send saya baca. Lepas tu saya cakap macam ni Min, okey on okey. Setakat ni memang tak pernah guna perkhidmatan apa? PA. Personal assistant. Darwish ada manager, cumanya manager Darwish just membantu kita lah. Banyak perancangan dan sebagainya lah. Perancangan, dia bagi idea, top up sikit in term of keuangan. Cakap tentang keuangan tadi, lagu-lagu macam lagu Darwish, Safia, Lindangan Laduni, saya rasa kos dia memang agak tinggi juga. Mungkin dari kos tu ada dapat tajaan ke macam mana? Setakat ni kita je lah, Darwish je lah kedua-dua lagu. Dan macam untuk lagu Lindangan Laduni pun manager kita ada bagi sumbang sikit kat kita kan. Dengan Harry Khalifah kan? Betul, dengan Harry Khalifah. Untuk next single dengan Ustaz Munif ni, kemungkinan kita akan try tanya kok ada yang nak bagi sponsor kan. Siapa yang nak sponsor, berminat nak sponsor boleh lah DM kita kan. InsyaAllah ada tu sebab dengan dengan Abang Munif kan, dia kan banyak lagu-lagu dia pun kebanyakan single-single baru pun banyak ditaja oleh peminat-peminat dan sebagainya lah. Okey, di hujung ni kejap je masa berlalu ya. Mungkin Darwish, Amin dan Faiz nak ulas sikit lah tentang topik kita bicarakan pada hari ini ya, berkaitan dengan kualiti lagu vs quantity view ni. Mana yang lebih penting? Bagi saya dua-dua tu penting untuk zaman sekarang ni. Kalau tanya salah satu juga, bagi saya kualiti lah. Kualiti kan? Kualiti lah. Bila sebab dah ada kualiti tu dah ada, InsyaAllah V tu akan datang dengan naik. Strategi yang perlu kita cubalah macam yang Darwish buat, saya kira. Kita dah hasilkan kualiti lagu yang baik, so maknanya
strategi untuk promotekan lagu tu pun mesti juga yang terbaik jugalah dari segi sinematografi, muzik video, jalan cerita dan sebagainya lah. Mesti cari orang-orang yang berpengalaman dalam bidang-bidang yang memang dia profesional dalam bidang tu. Kita gunakan hikmat dia ke, betul? Faiz macam mana pula? Ulasan sikit tentang topik kita. Dua-dua pun penting, views penting, kualiti pun penting. Tapi saya mungkin berbeza sikit dengan Amin untuk yang ni kan. Sebab saya rasa macam untuk sekarang ni realitinya macam views lagi penting lah. Kan? Sebab ini pahit untuk dikata, pahit untuk kita cakap. Tapi itulah realitinya. Itu realitinya sekarang. Sebab sekarang ni kalau lagu bagus macam mana pun, kalau orang tak kenal, bagi saya still ralat lah sikit. ralat. Dia bukan sia-sia, tapi dia boleh buat kita give up juga sebenarnya. Sebab kita dah hasilkan lagu yang hebat ni, tapi views macam tu kan. So kita rasa macam rasa ralat kan. Tapi kalau contoh kalau kita buat biasa-biasa, tiba-tiba views naik, itu happy kita kan. So bagi saya melompat lah. bagi saya views tu lagi penting lah sekarang. Memang pahit untuk dikatakan, tapi itulah hakikatnya. Itulah realitinya. Tapi itulah penasihat-penasihat lain yang hasilkan lagu yang mungkin view dia tak terlalu tinggi, tapi sebenarnya pada saya usaha tu dah menjadi saham akhirat juga sebenarnya. Kan? Memang betul sekarang ni view tu sangat penting, tapi kualiti tu pun penting. Dan bila kita dah niat kerana Allah SWT, insya-Allah kalau tak dapat di dunia pun, insya-Allah pastinya ada di akhirat nanti kan. Betul tak Faiz? Amin. Okey, apa pun kita harapkan, dan pastinya penonton-penonton yang tonton kita pada hari ni bersama Darwish, doakan yang terbaik buat Darwish. Jangan berhenti untuk berkarya, terus hasilkan lagu-lagu yang best-best ya. Sofia Linangan Laduni tu, Laduni sebutan dia. Betul. Linangan Laduni. Okey, pastinya lepas ni ramai yang nanti untuk lagu kolaborasi bersama dengan Abang Munif Hijaz. Itu kita takut tu. Sebab kita macam legend ni. Legend satu lagi sebab macam orang dah letak benchmark yang tinggi kan. Sebab kita takut kalau kita punya next single ni tak menepati benchmark yang sebelum ni kan. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diterima, insyaAllah pastinya. InsyaAllah lepas ni kita doakan juga terus calon dalam AIM untuk mewakili Munsyid Malaysia juga. Amin. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Amin, Faiz, Sudi nak luang-luangkan masa kita hujung minggu ni. Pastinya banyak perkongsian yang kita dah kongsikan, walaupun kita borak-borak santai, tapi banyak sebenarnya perkara yang bermanfaat. Yang mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tu mudah-mudahan jadi ibadah juga untuk kita bekalan di akhirat nanti. Terima kasih banyak-banyak Amin, saya Faiz. nak ucapkan, saya mewakili Darwish bersama dengan Amin nak mengucapkan terima kasih jugalah kepada saudara Rizal Ismail sebab menjemput. Saya tengok Rizal buat ni memang betul-betul teliti betul. Sebab Alhamdulillah. Saya tengok Rizal buat siap gambar-gambar. Belum Rizal nak temuduga kita orang, Rizal ada buat research. Alhamdulillah. Sikit-sikit lah. Saya salute lah. Kita orang Darwish salute. Mohon doakan jugalah, mudah-mudahan saya istiqomah kongsi benda-benda yang baik kan. Okey, Amin nak gerak ke mana tu? Nak keluar? Sebab ada orang nak alih kereta. Okey, ingatkan nak keluar ke mana tadi. Okey, itu saja untuk kita perkongsian pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Amin dan juga Faiz Darwish. Saya pun rasa sangat bertuah ya bersama dengan orang-orang yang hebat ni. Okey, insya-Allah bertemu lagi di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam. Pastinya dengan perkongsian yang lebih menarik akan datang insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye Darwish. Salam.